Relax bro. Okay, bismillah. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro, episod yang ke-23. Terus follow kami, like dan juga share di semua platform social media kami, di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify untuk kelestarian podcast Relax Bro, insyaAllah. Okay, Gil. Kita kena tukar sikit untuk kelestarian dan perpaduan ummah. Dan perpaduan. Okay, tadi kita cerita bab motor panjang lah. Kita pun berhenti lama cerita bab pengalaman. Sejarah kita masa kita muda, bawa motor macam mana, nakal. Hari ni kita merasainya bila kita bawa kereta, kita merasai kenakalan kita dulu. Geram kat motor. Yang ni dia kata, Allah kata apa? Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang mana dia berputaran. Hidup ni pemeroda. Dia berputar. Sekejap di atas, sekejap di bawah. Okay. Cuma pada masa yang sama, Agil, satu lagi isu yang saya kira hangat diperkatakan kebelakangan ini tentang isu warga asing. Sebenarnya warga asing ni kita dah bahas macam-macam isu. Dan yang terkini ni pasal soal data yang kita dapat daripada kerajaan, menunjukkan bahawasanya bil elektrik yang tak dijelaskan oleh warga asing ada berapa banyak? 100 juta ringgit. 100 juta ringgit. 100 juta ringgit. Ni maknanya dia balik terus ya? Dia balik mungkin dia balik ataupun dia kerja sini tapi tak bayar. So jadi ini satu isu yang mengundang kemarahan orang kita sebenarnya. Mengundang kemarahan orang kita. Yang mana tentunya kerugian siapa? Kerugian kerajaan yang tanggung. Kerajaan tanggung lah. 100 juta. Yes. Ubatnya dengan hours doktornya, fasilitinya kan. Macam-macam. So what's your point? Sebelum kita bincang pasal benda ni, Dok, isu warga asing ni, it's a never ending story lah. Sebab kita ada lebih kurang, tak silap saya kalau ikutkan Jabatan Statistik Negara, by the end of 2022 punya data, ada lebih kurang 2.2 juta warga asing. Ini tak termasuk turis dan sebagainya. Ini sama ada pelarian pekerja warga asing ataupun pekerja warga asing tanpa dokumen yang sah. Okay. Ni ada lebih kurang, kalau setakat ni dia kata 1.2 to 3.5. Kalau ikut data statistik 22 juta, tapi ikut data yang lain-lain ni ada sampai ke 3.5 juta orang. Maksudnya 3.5 juta daripada total kita ada lebih kurang 33 juta adalah warga asing. Jadi bila dalam keadaan ni pasti akan ada banyak isu-isu yang melibatkan keadilan sosial lah, Dok. Keadilan sosial ni maksud saya bila mana dia sakit, dia pergi hospital. Bila dia pergi hospital memang dia punya charges dengan warga negara ni beza. Kalau kita pergi hospital bayar RM1, tapi warga asing dia bayar normal rate. Standard rate lah kan. Bila bayar standard rate, warga asing ni kerja pun macam B40 lah. Yang mana kaya, tapi mana yang memang kerja macam B40, contohnya abang Bangla kita, yang Vietnam, Nepalis, ni semua kerja 3D ni, dia bukannya mampu bayar. Dia tak mampu bayar. Jadi polisi kerajaan ni kita kena adjust. Sebab apa? Dikala kita kata you tak ada hak untuk menikmati infrastruktur kesihatan negara kita sebab you tak bayar cukai, maksudnya adakah perlu kita memikirkan untuk mengenakan cukai, special tax pada mereka-mereka ni, warga asing, untuk cover balik 100 juta tu tadi? So ada banyak, macam contoh di negara-negara maju, warga asing yang bekerja di negara dia, macam contoh di UK pun kena tax. Tax kalau di UK tak salah 40%. Dia and it cut across, dia tak ada beza-beza tau. Itu lagi gila. Macam kita yang pendapatan 4,000 ke bawah tak kena cukai, yang 8,000 ke bawah mungkin berapa persen sebagainya. Sama je 40%. Jadi kita ada satu dilema yang mana while kita nak strike the balance di antara kos dan juga keadilan sosial, nak mencari keseimbangan. Sebab bila you datang hospital, doktor dia ada tanggungjawab dia. Dia punya ikrar doktor ni, dia kena merawat orang yang sakit dan yang memerlukan. Itu dia punya ethics. Jadi bila datang, doktor saya sakit, dia kata, tak boleh, I tak boleh nak bantu you lah, I tak boleh nak periksa you, atau I tak boleh nak merawat you. Sebab apa? You warga asing.
Dan it's unethical tau. Dia adalah yang tidak beretika untuk doktor mengatakan sedemikian. Dan dia pun, sebab dia ambil dia punya ikrar tu, dia pun rawatlah abang bangla kita ni. Bila dah rawat abang bangla kita ni, abang bangla kita pun tak ada duit. Bila tak ada duit, dia bukan macam, okay, kita tahan you ke, kita bukan macam lokap polis kan. Tak payah kita nak tahan you. Tak boleh. You kena keluarkan dia daripada ward. Sebab kalau lagi lama you duduk dalam ward, lagi banyak kos incurred dengan hospital. Dan you kena bagi ubat. Bila dah bagi ubat, dah keluar, dia pun balik. Bila balik, diorang ni tak ada alamat yang tetap. Kita tak tahu pun diorang ni duduk mana. Kalau Asal katalah nama dia Ashraf, nama dia Ashraf, kan? Lain macam. Saya bagi contoh. Nama dia Ashraf. Dia dapat rawatan. Dia tahu alamat dekat mana. Jadi kita boleh hantar bil. Hantar surat. Dengan ini hospital menuntut bayaran tertunggak sebanyak sekian. Tapi sebab nama dia Abu contohnya, Abu daripada Bangladesh, alamat kita tak tahu dok. Kita tak tahu alamat. In fact, that's the real problem yang kerajaan ada hari ni. We don't know kat mana orang-orang ni. Yang 3.5 juta ni kat mana dia duduk. Kita tak tahu. Jadi banyak isu-isu yang kerajaan kena selesaikan dari segi, you have to address the root cause of the problem. Maksudnya dari segi pengurusan warga asing, parti dan juga pekerja tanpa dokumen yang sah ni, you have to make sure that they are in your database. At least 50% pekerja warga asing ni mesti nak kena dalam database. And you must know where they live. Sebab apa? Akhirnya kes-kes seperti ini tak ada sampai 100 juta dok. Kalau kita boleh selesaikan 50 juta pun, at least kita punya exposure dalam 50 juta. Saya rasa saya rasa yang lagi maksudkan tadi, dia lebih merujuk kepada mereka-mereka yang tak memiliki dokumen yang sah. Sebab kalau ada memiliki dokumen yang sah, sekarang ni bila government start implement CLQ, Centralized Labour Quarters. So CLQ ni bila government start implement, saya rasa dah start dalam berapa tahun dah. Dah start seriously masa COVID. Seriously start masa COVID sebab nak ada pengasingan antara pekerja-pekerja asing especially di tempat-tempat construction site. Di site untuk pembinaan, tempat-tempat pembinaan untuk diasingkan daripada warga tempatan lah. Okay. So jadi cumanya pada saya CLQ ini government kena lebih agresif pembinaannya. Kenapa? Kerana bila kita ada tempat yang centralized pengumpulan warga asing di satu tempat, okay, dan kita tetapkan kepada industri-industri ini menempatkan pekerja-pekerja mereka di CLQ yang diregister ataupun didaftarkan di bawah kementerian berkaitan. Okay. Sebab kadang-kadang yang agak galak sikit lah, bila industri-industri ni dia pakai sewa je rumah-rumah dalam kejiranan, dalam taman dan sebagainya. Kita bukan menolak percampuran, tak, dalam komuniti. Tetapi kita memang perkara-perkara yang tak diingini berlaku. So better letak mereka di satu tempat yang telah mendapat endorsement dan kelulusan daripada kementerian berkaitan. Ini saya yakinlah kerjasama antara KSM, Kementerian Sumber Manusia, KDN, Immigration dan PDRM, semualah terlibatlah. KPKT, semua tu terlibat. So jadi itu saya kira setidak-tidaknya daripada 3.5 juta tadi tu yang berdaftar, yang ada dalam rekod kerajaan, takkan terlibatlah dengan isu-isu yang kita sebutkan tadi. So the rest kita kena settlekan dengan cara yang lain lah. Macam mana kita nak dapatkan, contohnya yang kerajaan laksanakan projek pemutihan contohnya. Sekesakan itu masih diteruskan dari masa ke semasa. Cumanya yang kita galatnya bila diumumkan 100 juta tak bayar ni, kerajaan nak bayar duit 1 juta, nak pakai duit mana? Tentunya itu duit, kos kerajaan lah. Ya, kos kerajaan. Duit kita kos kerajaan yang keluarkan. Duit pembayar cukai. Duit pembayar cukai. Wah, 100 juta tu boleh buat macam-macam. Jadi saya masih tekankan soal CLQ tadi. Saya harap kerajaan lebih agresif lah dalam pembinaan CLQ. Saya rasa tak banyak lagi CLQ sekarang. Tak banyak lagi. Kebanyakan yang ada pun dia orang buat di tempat-tempat construction site. Ya, dia buat brownfield lah. Brownfield, dia buat binaan-binaan. Dan cuma masa saya di Prima, saya ada lawatan ke satu tapak di Melaka, saya tengok CLQ dia buat tempat dia lah. Cantik ke? Maknanya untuk
pekerja asing tu dia duduk dalam keadaan yang selesa. Kita to be fair. Kadang-kadang dia orang buat ni, tengok di construction site ni, dia buat letak bumbu, letak kain, letak kotor tempat tu. Yalah. Dari sudut human rights pun dah tak kena. Tapi dok, saya kan, saya tak tahulah kita nak ke mana hala tuju negara kita dalam isu warga asing ni dok. Sebab apa? Di satu aspek, kita tak boleh lari daripada memerlukan pekerja warga asing untuk buat kerja-kerja yang 3D ni. Kan? Orang nak marah kerajaan, bawa ramai sangat pekerja asing. Orang nak Kita marah, tak mau kerja segalanya. orang kita pun tak nak kerja. Saya cakap terus terang ni. Kan? Kalau diberi pilihan bekerja di tapak binaan yang kerja McDonald, orang kerja McDonald. Walaupun McDonald kena tengah boykot. Kan? Tapi kita nak marah kerajaan pasal pekerja warga asing yang ramai di negara kita, nombor satu. Nombor dua, kalau tak ada pekerja warga asing ni, siapa yang nak bina kita punya bangunan-bangunan ni? Betul. Itu nombor dua. Nombor tiga, kita kena terima hakikat. Kalau kita betul-betul nak menuju ke status negara maju, walaupun saya tak nampak lah kita nak bila nak sampai tu tak tahulah. Dulu zaman Datuk Seri Najib tu clear lah. Tapi sekarang ni kita tak clear. Bila nak capai status negara maju ni. Kalau kita tengok negara-negara maju yang lain, komposisi penduduk bandar contohnya. Kita ambil contoh mudah lah, London contohnya. Dia dah bercampur dah. Dengan orang Europeannya, dengan Indianya, dengan Pakistaninya, dengan Arabnya, dengan Bangladeshnya, dengan Cina. Dia dah Polarize. Dah polarize. Total polarization happen. Dia dah betul-betul orang kata international state, dia international lah. Dia punya jumlah penduduk, dia punya kepelbagaian penduduk tu memang international. Jadi, dia tak ada istilah warga asing. Tak ada istilah warga asing. Isu-isu macam contoh, orang tempatan tak ada kerja. Ada. Contohnya, homeless yang duduk tepi jalan ni semua. Ni orang-orang English. Orang-orang yang rakyat England lah. Yang tak ada kerja. Tapi, the problem macam kita lah. Dia tak nak kerja cuci toilet. Dia tak nak kerja cuci lantai. Sebab saya dulu di UK, saya kerja cuci lantai. Sebelum subuh pergi cuci lantai dulu kat sports ground. Tapi, Mak Saleh tak nak kerja. Sama lah. Kita ambil istilah Mak Saleh tu Melayu. Contoh ambil istilah Mak Saleh tu Melayu. Kita tanya orang Melayu kita, boleh tak you kerja cuci toilet? Di pejabat syarikat-syarikat contohnya. Betul lah. Di KLCC lah. Ambil contoh KLCC je. Kita ada kerja opening, cuci toilet, KLCC. Cleaner di KLCC. Kita dulu di UK panggil floor engineer. Floor engineer. Jangan main-main. Bila hantar gambar balik kampung je, Floor engineer. Jadi bila floor engineer, orang Melayu, saya berani jamin lah. Orang Malaysia lah, bukan Melayu lah. Malaysian lah. Tak nak. Mungkin 10 dalam 10 tu mungkin 1, 2. Dan akhirnya orang KLCC memerlukan floor engineer. Apa KLCC nak kena buat? Kena ambil warga asing lah. Indonesian ke, Nepal ke, Bangladesh ke. Tapi it will definitely akan ada implikasi kepada kehidupan sosial masyarakat. Ya. Jadi benda macam ni kerajaan kena betul-betul teliti dalam membentuk cadangan-cadangan dasar untuk memberi keseimbangan di antara keperluan dan juga impak kepada negara. Contoh impak pada negara ni lah, 100 juta bil hospital tak bayar. Ni impact. Ya. Ni confirm yang nak kena bayar ni kita lah. Bayar cukai. Jadi, you have to do something. We have to figure out apa solutionnya. Macam saya kata tadi, mungkin ada keperluan untuk mengenakan cukai sesetengah. Mungkin ada cukai-cukai yang perlu dikenalkan kepada warga asing ni. Dan kita lihat macam mana kita boleh mengurangkan, bukan nak menyelesaikan terus, sekurang-kurangnya mengurangkan kesan negatif kepada negara. Itu pendapat saya, Dok. Jadi panjang juga bincang pasal benda ni kan. Kita dah lama tak cerita pasal isu Abang Bangla ni. Cuma kita harap dapat tempat. Abang Bangla kali ni jangan marah lah. Jangan marah kami. Jangan marah kami. Cuma bayarlah bil elektrik tu. Bil hospital. Bil hospital. Bil elektrik dia kena bayar. Bil elektrik kena bayar. Bil hospital. Okey. Jadi kita akan kembali selepas ini insya-Allah. Relax bro.